Okey, kita teruskan PDPC online. Online pula, offline jadi pelajar-pelajar bolehlah tengok berapa kali pun kalau kita nak belajar tentang tajuk kita tajuk kita hari ni ialah kita dah habis Jepun Kita dah habis Jepun, kita dah mula masuk tajuk selepas kekalahan Jepun. Jadi kita masuk di British Military Administration, pemerintahan tentera British ni Baik, kita dah telah sedia maklum, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks. 12 September ini Jepun menyerah kalah. Hampir 5 tahun juga mana kalau kita tengok BMA ni di bawah siapa? Kena hafal nama ni, Lord Mountbatten ni. Lord. Dia macam Lord Reed juga Lord ni keluarga dia mana orang kaya ni Baik. Tetapi kita lihat ada dua benda yang perlu dilakukan oleh BMA ni. Cikgu letak warna hijau. Tugas BMA ni, tugas ni yang perlu dilakukan, yang pertama ialah untuk mengembalikan kestabilan. Yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Ialah kestabilan politik selepas Jepun kalah. Kita dah belajar. Sebab tu Jepun tu banyak pasukan-pasukan yang menentang dia tak habis lagi MPJA, Force 136 dan yang lain-lain. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama ini ialah tugas satu. Cikgu letak tugas satu tugas satu. Okay, tugas yang pertama. Tugas yang pertama ini ialah bila dia dapat saja memerintah Bali, tanah Melayu ini, BMA ni perlu memulihkan keamanan dan kestabilan. Bagaimana dia nak buat keamanan dan kestabilan pada waktu itu? Tak ada cara lain. Dia kena membubarkan Malayan People Anti-Japanese Army. Tentera yang anti-Jepun. Dah tak ada dah. Itu kita nampak huraian dia. Jadi apa dia buat? Ini kita nampak. Semua senjata ataupun bantuan yang diberi oleh British dulu, semua senjata yang diberikan perlu diserahkan kembali, dikembalikan. Tapi kita tengok di sini, bukan semua boleh dikembalikan, dan apa yang kita nampak ini gagal. BMA gagal. Jadi kalau soalan tanya, adakah BMA ini berjaya? Gagal. Bukan semua senjata dia dapat kumpulkan balik kita gagal mengumpulkan senjata tersebut. Jadi bila gagal, inferennya banyaklah. Kesannya banyak. Kalau kita tengok situ, kesan daripada kegagalan BMA. Mungkin kita boleh jelaslah kesan daripada situ. Bila senjata ada, jenayah, kongsi gelap, boleh menimbulkan ketegangan kaum antara Melayu, Cina, India dan sebagainya pada waktu itu. Itu yang pertama. Senang je yang ni. Tengok gambar tu lah gambar rakyat berkumpul menyambut kedatangan British, seolah-olah kita bebas daripada penjajahan pada waktu itu Ini boleh lihat pada buku teks Okey, yang kedua, tugas yang kedua. Ini tugas dua. Tugas dua. Macam mana British dia nak memulihkan kepercayaan rakyat pada masa itu? Rakyat kita memang terseksa. Rakyat kita, kalau kita tengok sini, kalau cikgu boleh garis rakyat kita dia memang terseksa pada waktu itu. Sukar hidup. Kita kena buktikan bagaimana. Okey, apa yang kita nampak? Banyak benda. Bekalan makanan sukar dan ubat-ubatan sukar didapati. Kalau ada pun harganya melambung tinggi.
Itu satu. Ini bekalan makanan. Ini satu. Cuba tak satu. Okey. Yang kedua pula kita nampak di situ ialah tentang wabak penyakit. Wabak penyakit. Penyakit semakin merebak. Penyakit apa ni? Penyakit beri. Penyakit yang kurang vitamin lah ya. Bukan beri-beri, bukan biri-biri ya. Ini. Yang ketiga ialah ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang kedua. Tak sedih nombor 2. Dan sini ialah nombor 3. Nombor 3. Nombor 3 ini ialah kebuluran. Macam mana tak kebulur makanan tak ada? Macam kita PKP ni tak adalah sampai kebulur kan. Makanan masih ada. Kalau PKPD, kerajaan hantar makanan. Tak kisahlah sikit pun jadi makanan ada. Okey. Yang keempat. Kita tengok yang keempat. Lari situ. Okey. Yang keempat kita nampak sini. Yang keempat ialah rakyat tak ada duit, tidak mempunyai wang. Zaman Jepun dulu duit banyak. Mata wang pokok pisang, makanan pula tak ada ni. Kalau kita tengok di situ, cikgu guna pen merah lah kita nampak rakyat tidak mempunyai wang. Sampai situ dah cukup lah. Yang lain boleh baca kegiatan menyorok, kongsi gelap dan sebagainya. Jadi kita nampak masalah-masalah hal ini sekali lagi gagal dibenteras oleh BMA. Tadi gagal. Ini pun sama. Jadi kita nampak hasrat itu masih belum berjaya direalisasikan. Kita nampak tapi rakyat dipercaya bahawa British ni datang dan mereka menyokong BMA ini untuk memulihkan kembali tanah Melayu. Kalau kita tengok soalan yang ditanya itu kalau kita tengok soalan, membuat interpretasi ni kita nak buat matlamat BMA ialah untuk mengembalikan kestabilan dan kepercayaan rakyat. Soalan dia ialah kita kena garis. Pelajar ni kadang-kadang dia malas. Sejauh manakah usaha yang dilakukan oleh BMA? Apa yang dibuat oleh BMA? Berjaya mencapai matlamat dia. Kalau kita tengok, kedua-duanya gagal. Gagal. Kalau kita kena sebut sejauh mana usaha, ada 2 usaha yang dibuat. Tadi kita nampak usaha satu ialah untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan. Cerita sikit, dia ada di situ. Usaha 2 ialah memulihkan kepercayaan rakyat. Itu kita nampak. Okey, ini ialah gambar inflasi. Itu kita dah belajar dalam bab 3 kan. Inflasi ni duit banyak, barang tak ada. Contoh gitulah ini. Oi, mahal. Pada waktu itu mahal lah cuba tengok harga pada waktu itu. Allah. Bandingkan dengan harga sekarang sekati sekarang main kilo. Sekati ni lebih kurang dalam 600 gram lah Bam harimau pun ada bam Baik. Kita tengok bawah sikit lagi. British mengharap pemulihan ekonomi akan memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, kita tengok di sini. Faktanya ialah bagaimana dia nak memulihkan ekonomi. British mengharap pemulihan sosioekonomi. Bagaimana sosioekonomi yang nak dipulihkan? Baik. Kita kena ingat zaman Jepun banyak ladang-ladang yang rosak. Ni memulihkan ladang getah, lumbung biji timah, prasarana ni bangunan-bangunan lah kemudahan kesihatan yang telah dimusnahkan oleh Jepun. Tapi kita lihat bukan senang bukan senang sebab nampak penggal kedua itu sukar. Sukar, kenapa sukar? Kalau kita tengok sukarnya ialah untuk membawa masuk barang-barang daripada luar. Ni membawa masuk, ganti mesin dan sebagainya bukan senang.
Jadi kita nampak British peringkat awal ya, selepas kegagalan Jepun, bolehlah kita simpulkan mereka ini gagal. Cikgu letak warna purple. Kita boleh buat kesimpulan kegagalan pentadbiran British memberikan kesedaran kepada kita supaya kita berwaspada dan tidak mudah mempercayai orang luar. Ini boleh kita letakkan sebagai kesimpulan ataupun kita nak letakkan inference. Jangan kita terlalu percayakan orang luar yang untuk memulihkan kita, untuk membantukan kita. Jadi kita harapkan kita jugalah untuk membantu diri kita, untuk membantu negara kita. Tambah-tambah PKP ni kita gunakan idea kita terbaik. Akhirnya makin lama makin sikit, insya-Allah tak lama lagi sekolah buka kot Agak-agak gitulah Baik. Itu gambar rakyat menyambut. Habis kita sedikit berkaitan perkongsian hari ini. 4.1 pendek saja kalau kita tengok. Okey. Kita dah habis British Military Administration. Kalau kita tengok sikit di belakang ini, depan kita nampak dalam bab ni kita nak bertujuh. Hari ini insya-Allah cikgu akan hantar video offline 2 1 dan 2. Okey, cikgu rasa memadai setakat itu dulu kot untuk hari ini. Untuk sesi ini kita jumpa lagi di lain masa terima kasih. Toche. Jaga diri, stay at home. Stay at home. Duduk di rumah. Jangan jalan-jalan ni. Okey, terima kasih semua